perkataan dalam bahasa Arab ada 3 bahagian ataupun 3 jenis. Maksudnya perkataan tu mesti salah satu daripada 3 ni. Sama ada perkataan tu adalah kata kerja, fi'lun, ataupun kata nama, isim, ataupun harfun, huruf. Macam kita tahulah huruf tu maksudnya huruf lah. Maknanya perkataan tu ada satu huruf saja. Jadi, apa maksud huruf? Huruf ni maksud dia adalah huruf. Maksud dia adalah huruf. Huruf adalah maksud dia adalah huruf. Huruf harfun ni adalah huruf yang ada makna. Maksudnya bukan suka lah. Maksudnya kalau ya, bukan tak ada makna pun ya tu. Ya saja kan tak ada makna. Tapi contohnya perkataan ba. Ba ada makna dalam bahasa Arab. Itulah dia maksud huruf-huruf yang memberi makna kepada perkataan tersebut. Huruf tersebutlah. Cuma yang huruf-huruf yang tak ada nama tu macam alif, jim, sin tu kita tak panggil harfun lah dalam bahasa Arab. Maknanya kalau kita tulis alif tu, tu bukan perkataan. Tu bukan kalimah. Tapi kalau kita tulis ba je, tu adalah satu kalimah. Makna huruf pula ialah kalimah yang menunjukkan ke atas sesuatu makna pada kalimah yang lain. Bermaksud huruf-huruf yang mempunyai makna ni tidak akan bermakna sekiranya dia seorang-seorang. Maksudnya dia kena ada bersama ataupun disambungkan dengan perkataan lain. Barulah huruf tersebut ada makna. Ada value pada nama, pada perkataan tersebut. Contohnya, zahaba al-ustadu ilal madrasati. Dalam bahasa Arab, ila ni pun kita panggil sebagai huruf. Mungkin sebab dia gabungan 3 huruf yang sangat ringkas, jadi dikategorikan sebagai huruf walaupun dia mempunyai lebih daripada satu huruf. Jadi ila kat sini bermaksud ke. Kalaulah ke saja dalam perkataan tu, mana perkataan tu tak ada fungsi lah kan, sebab tak ada sambungkan dengan apa perkataan. Ke apa? Jadi bila dia ada perkataan madrasah selepasnya, barulah ke tu ada, barulah ila tu ada fungsi dan ada makna yang jelas. Ada beberapa jenis-jenis huruf, cuma dalam tahap 1 ni kita masih tahap 1 sebenarnya. Dalam e-book yang pertama ni kita akan tengok 2 jenis sahaja, iaitu yang pertama harfun jar dan yang kedua harfun ataf. Harfun jar saya jelasin. Kok ada yang tak perasan jawapan kita tu dah ada dah perkataan ni. Harfun al-jar. Ni harfun jar. Macam ni ejaan dia. Jim, roh. Ringkas dia. Harfun jar. Yang kedua, harfun roh harfun al-ataf. Ataupun harfun ataf. Ain, to, fa. Ataf. Harfun jar dengan harfun ataf. Okey, jadi malam ni kita akan belajar 2 benda ni je. Harfun jar dulu. Kita akan tengok dulu harfun jar. Ingat harfun, kita belajar huruf ya, bukan isim ataupun kata kerja. Harfun jar ni nak senang faham dalam bahasa Melayu dia seperti kata sendi. Okey, kata sendi yang menghubungkan di antara 2 kata nama. Dan harfun jar ni biasanya digunakan dalam ayat-ayat yang ringkas. Yang banyak pun boleh je, ayat panjang pun boleh je, tak ada masalah. Cumanya dia kena hubungkan antara 2 kata nama. Ni dia punya keyword dia. 2 kata nama. Maksudnya harfun jar ni tak boleh berada di hujung ayat dan juga tak boleh berada di awal ayat. Cuma ada keadaan boleh guna di awal ayat. Cuma tak berapa sesuai lah. Dia boleh, ada yang boleh. Contoh harfun jar. Tak banyak pun ni je. Tengok ni je. Min, ila, an, ala. Min, an, ila, ala. Fi, bi, ka, di ataupun la. Kalau cara saya hafal, saya tak ikut susunan macam ni. Cara saya hafal nak mudah. Saya hafal min ila, an, ala, fi yu. Fi ni kita akan sebut ya tu sikit. Baru senang nak sebut. Fi yu, bi, ka, di. Ni cara saya nak hafal. Saya punya susunan lah kan saya nak hafal dulu. Min ila an ala fi yubi kali. Tu cara saya. Min ila an ala fi yubi kali. Ni ustazah saya ajar dulu. Okey, min ila an ala fi yubi kali.
min ila, an ala, fi, bikali. Seterusnya, kita tengok satu-satu apa fungsi perkataan min, ila, an, ala, fi, bikali ni. Apa fungsi dia? Apa maksud dia? Yang pertama min. Okay. Min dia adalah membawa maksud daripada ataupun dari. Maknanya dia boleh guna untuk tempat, untuk benda, untuk nama orang pun boleh. Contohnya, ana min Kelantan pun boleh. Kalau kita dalam bahasa Melayu, dari dengan daripada tu berbeza kan? Kita tak boleh kata saya daripada Kelantan. Kita kena kata saya dari Kelantan. Ini bahasa Arab tak? Min ni sama je. Min sama je maksud dia. Boleh guna untuk sesuatu kita nak buat perkataan tu untuk dari pun boleh. Dari pun, daripada pun boleh. Contohnya, Raja'a Ahmad minal maktabah. Kenapa tu minal? Apa beza min dengan minal? Tak ada beza pun. Sama je. Kenapa dia bariskan nun tu ke atas? Sebab selepasnya adalah perkataan alif lam. Bila kita tak bariskan nun tu, kita agak sukar nak sebut. Raja Ahmad min al-maktabah. Kan susah. Jadi kita bariskan nun tu untuk mudah nak sebut. Raja Ahmad min al-maktabah. Perkataan min dengan mina banyak sangat dalam Al-Quran. Nak boleh tengok. Ada kadang-kadang digunakan mina. Bila mina mesti selepasnya ada alif lam. Masalah macam tu. Kalau tak ada perkataan alif lam, kita biasa guna perkataan min saja tanpa baris untuk nun tadi. Raja Ahmad minal maktabah. Telah ulang. Raja'ah tu telah ulang. Ahmad minal tu daripada. Maktabah tu perpustakaan. Di raja'ah. Satu kata kerja. Iaitu raja'ah. Yang membawa maksud telah ulang. Fi'lun madi. Yang kedua. Itu darinya daripada. An. Boleh guna untuk daripada. Tapi selalunya kita guna untuk membawa maksud tentang. Ataupun berkenaan. Tentang. Yang kedua. Maksud an. An ni kita nak guna bila kita nak cakap mengenai tentang. Kita nak kata terangkan tajuk tentang apa. Contohnya. Contoh ayat. Yashrahu al-mu'allimu an mawdu'i al-jinayat. Apa maksud dia? Yashrahu. Sedang memberi syarah ataupun sedang bersyarah seorang guru. Al-mu'allimu. An. Tentang. Mawdu' tajuk. Al-jinayat. Jenayah. Kalaulah kita nak cakap kat sini al-jinayat je. Kita tak nak guna perkataan mawdu'. Sama lah macam min tadi. An tu akan jadi anil. An tu akan berbaris bawah. Bukan baris atas kan. Bukan anan. Tetapi baris bawah. Ni kalau jumpa perkataan anil. Anil mawdu'. Al-yaw nasrah anil mawdu'. Contohnya kan kita guna anil. Bukan anan. Macam min tadi kita guna minal. Bukan minil. Tapi an ni kita guna anil. Ni untuk perkataan selepas ni mesti ada alif lam. Kalau perkataan tu tak ada alif lam, kita akan matikan nun tu lah. An. Okay, kalau ada alif lam, kita akan bariskan nun tu bawah. Nun kat mina tak min tadi atas. Nun yang an ni baris bawah. Seterusnya perkataan ila. Ila ni untuk ke dan juga kepada. Jadi boleh guna untuk apa perkataan nama lah. Macam nama ke, tempat ke, kita boleh guna untuk ila. Contoh ayat. Safarat talibat ila Kuala Lumpur. Safarat ni maksud dia apa? Telah bermusafir, telah berjalan, nak bermusafir lah. Telah bermusafir, talibat, pelajar-pelajar perempuan itu ila. Ila apa? Ila ke Kuala Lumpur. Okey, untuk ila, dia tak ada lah. Memang kita tak bariskan dah ya tu. Sama ada selepasnya tu ada alif lam ataupun tak ada alif lam. Tetap juga apa? Kataan ila tu ila. Tak jadilah ilayi ke ilayu ke tak ada. Tetap ila Kuala Lumpur. Okey, itu maksud dia ke ataupun kepada. Yang seterusnya alam. Alam ni atas ataupun di atas. Dengan lebih jelas ni ala ni lebih sesuai untuk perkataan yang kita betul-betul dia duduk dekat atas tu. Contoh Fatimah tu betul-betul atas kerusi. Tu lebih sesuai contoh. Sebab ada satu lagi dalam harfun ataf yang membawa maksud atas. Apa maksud dia kat ayat ni? Jalasat Fatimah tu alal kursi. Ala ni pun sama macam ila tadi. Walaupun selepas itu ada alif lam ke, tak ada alif lam ke, kita tetap sebut dia ala. Kita tak jadi ali ke, alayi ke, alayu ke tak. Kita tetap ala. Walaupun selepasnya ada alif lam ataupun ada alif lam. Yang terjejas sikit huruf baris akhirnya min dengan an je sebenarnya. Dan tak ada pun. Seterusnya fi. Fi ada 3 maksud. Yang pertama membawa maksud di
Yang kedua membawa maksud pada. Ataupun yang ketiga membawa maksud dalam. Zaidun fil fasli. Zaid dalam kelas. Zaid, nama orang Zaid ni dalam kelas. Itu fi. Sama macam tadi juga, fi tak akan jadi fi'al ke fi'il ke tak. Fil fasl. Ada alif lam ke tak ada alif lam ke, kita akan sebut fi je. Seterusnya, bi. Bi ni betul-betul huruf kan. Satu je huruf dia. Yang membawa maksud dengan. Apa maksud dia? Dengan. Yaktubu akhi ar-risalah bil qalam. Sedang menulis. Yaktubu akhi, abang saya, risalah surat bil qalam, dengan pen. Sedang menulis abang saya surat dengan pen. B. Dengan. Yang seterusnya ka. Ka dalam bahasa Arab ni membawa maksud seperti, bagai, seumpama. Itulah maksud dia. Like, such as. Itu kita akan guna ka dalam bahasa Arab. Ka je. Okay? Jangan tertukar. Ka yang ni bukan berada di hujung perkataan. Kalau ka yang dhamir tu mesti berada di hujung perkataan. Ka yang ni mesti berada di hadapan perkataan. Tak boleh duduk ujung. Duduk ke hadapan. Maksudnya bersambung dengan huruf selepasnya. Dia sama macam B tadi. Dia tak boleh rapat dengan huruf sebelumnya. Dia kena sambung dengan huruf selepasnya. Jadi ini apa maksudnya? Seperti. Anti. Awak kalwardah. Seperti bunga. Wardah tu bunga. Ka tu. Ka tu di depan perkataan, bukan di hujung perkataan. Akhir sekali, la. Mungkin la ataupun li. Kena tengoklah, ada perkataan tu lebih sesuai guna la, ada perkataan tu lebih sesuai guna li. Tapi maksudnya sama di dua-dua ni, iaitu bagi ataupun untuk. Hazil hadiyah laka. Okay, hadiah ini untuk kamu. Tak sebenarnya silap ni. Li ni ada satu lagi maksud. Okay, la tu membawa maksud untuk ataupun bagi. Kalau li tu lebih sesuai membawa maksud kepada supaya. Supaya yang bukan untuk, supaya yang kita kena makan makanan berkhasiat, supaya apa-apa. Tu maksud li tu. Kita akan guna kat li kat situ. Tapi kalau untuk, nak bagi kat orang ke, nak tunjukkan siapa ke, kita akan guna la. Okay, lebih sesuai. Li untuk supaya tadi. La tadi kita guna untuk perkataan untuk lah. Untuk selepasnya perkataan kata nama. Tetapi li tu kita boleh guna juga selepasnya untuk kata kerja ataupun kata nama yang masdar. Yang kata kerja jadi kata nama tu. Kalau la memang untuk kata nama. Kalau li boleh digunakan untuk kata kerja sekalipun. Contohnya, ana azhabu ila suq lisyira' al-wardah. Contohnya, saya ke pasar untuk beli bunga. Kita akan guna li kat situ. Kita tak guna la. Kalau la macam tadi, hadil hadiah laka. Hadiah ini untuk kamu. Li kita guna untuk supaya tu. Kita ada formula pun. Dia depends on perkataan. Depends. Bergantung kepada ayat tu lah. Cuma nak senang faham, la tu untuk yang bagi ni, li tu supaya. Macam ayat saya tadi, li syirab, li syirab. Apa-apalah li untuk apa. Tak semestinya untuk fi'il. Sebab fi'il kan boleh berubah jadi isim kan. Boleh je untuk isim juga. Tapi kalau la ni selalunya tak ada lah untuk isim fi'il. Hanya untuk isim. Li boleh dua-dua. Saya kata kan, li syirab. Li syirab tu, perkataan syirab tu dah tukar kepada isim dah. Walaupun tu asalnya perkataan kata kerja. Okay, tu harfun jar. Seterusnya harfun ataf. Tadi harfun jar seperti kata sendi dalam bahasa Melayu kan. Harfun ataf pula dia seperti kata sambung yang berfungsi untuk hubungkan antara dua isim ataupun dua fi'lun ataupun satu isim dengan satu fi'lun ataupun fi'lun dengan fi'lun. Open. Boleh semuanya. Dalam bahasa Arab. Dia macam nak sama dengan harfun jar kan. Fungsinya sama, nak hubungkan dua benda. Harfun ataf ni ada beberapa perkataan. Ada 10 harfun ataf. Tetapi yang biasa kita guna ini sahaja, iaitu wa. Wa ni dalam bahasa Arab boleh guna dekat depan ayat. Kita nak sambung kisah. Tapi masih lagi fungsi dia menyambung kisah lah. Boleh guna depan ayat. Wa membawa maksud dan. Saya kira ramai dah tahu kan maksud wa tu adalah dan. Contoh ayat. Zahaba Ibrahim wa Ahmad ilal masjid. Ada maksud dia telah pergi Ibrahim. Zahaba telah pergi Ibrahim dan Ahmad ila ke masjid. Ila ni ila. Ya, di pada atas ni untuk lam tau, bukan untuk ya. Takut confuse pula. Yang seterusnya
Au dalam bahasa Arab membawa maksud atau. Au ni pun sama macam ni dengan an tadi. Bila dia sambung dengan perkataan yang ada alif lam, kita akan bacakan waw ni berbaris di bawah. Okay, tapi kalau nak baca di bawah pun tak ada masalah. Kalau senang awil qahwah ataupun tak nak baca macam ni pun tak apa. Anta turidu asyai au al-qahwah pun tak ada masalah. Cuma kalau nak sebut, kita akan sebut awil qahwah. Okay, awal awil qahwah. Kita akan bariskan waw ni di bawah. Nak senang sebut je. Nak senang sebut. Dia sedap sebut macam tu, kita tak kat bawah lah. Tu je, tak ada pun formula ke kaedah ke, tak ada pun. Dia untuk memudahkan kita nak sebut huruf yang bersambung tu, huruf yang kita sebut secara bersambung, kita bariskan waw tu di bawah. Bermaksud dia kamu nak ataupun ingin teh atau kopi. Biasa aw ni kita guna untuk soalan ataupun kata penyata pun boleh juga. Tapi selalu untuk soalan lah, untuk pilihan. Yang seterusnya am. Am dengan aw ni seterusnya am. Am dengan aw ni dia beza dia. Aw ni dia pasti dah antara dua ni je. Okay, memang kita pasti yang dua ni je. Tapi kalau am ni untuk pilihan yang kita nak kenal pasti. Ni untuk pilih, ni untuk kenal pasti. Aw tadi tu untuk pilih. Am ni untuk kita tahu, nak kenal pasti. Contoh ayatnya, Zaid indakah am Ali. Adakah? Kat sini maksud adakah tahu, bukan tu maksud adakah. Adakah Zaid di sisi kamu atau Ali? Jadi kita nak kenal pasti. Macam aw tadi kita nak minta dia buat pilihan. Yang ni untuk kita kenal pasti. Jadi am ni memang kita guna hanya untuk soalan. Masih lagi merupakan kata sambung ataupun harfun atau. Seterusnya perkataan fa. Saya kira fa ni banyak sangat kita jumpa dalam Al-Quran kan. Fa ni dia membawa maksud yang pertama maka. Okey, maksud maka tu maka lah macam kita buat ayat apa-apa, maka jadilah begitu contohnya kan. Boleh tengok dalam Al-Quran banyak menggunakan perkataan maka. Dan seterusnya dia boleh guna untuk kemudian. Tapi kemudian yang dalam tertib jangka masa yang singkat. Maksudnya lepas waktu datang, orang terus datang. Bukan nak tunggu sehari dua ke tak. Terus datang dalam waktu masa yang singkat. Itu fa yang kita boleh guna. Yang satu lagi yang bermaksud maka. Contoh yang kemudian ni macam mana? Contoh ayat dia, ja'a at-tullab fa ustaz. Fa kat sini bukan maka, tapi bermaksud kemudian. Telah datang, ja'a telah datang, at-tullab pelajar itu, kemudian ustaz. Kemudian datanglah ustaz. Itulah ayat dia. Tu untuk kemudian bagi ni. Tapi biasanya fa ni kita guna untuk maka. Yang seterusnya summa. Summa ni yang biasa kita guna. Tapi untuk kemudian yang tertib masa tu agak panjang. Macam fa tadi sangat-sangat ringkas kan. Terus sangat singkat. Terus datang ustaz tu kan. Tapi kalau summa tu untuk jangka masa yang lebih panjang. Contoh ayat tawalla Abu Bakrin al-khilafah summa. Apa dia? Abu Bakar. Tawalla tu dijadikan ketua. Maksud tawalla tu. Dijadikan ketua ataupun jadi khalifah lah kan. Dijadikan Abu Bakar ni khalifah. Kemudian Umar. Jangka masa nak jadi khalifah tu antara Abu Bakar dan Umar ni ada masa yang agak panjang. Bukan nak kata esok tu terus jadi khalifah kan. Tak. Masa panjang. Lebih sikit lah bertahun-tahun. Itu kita guna untuk summa. Itu jangka masa panjang seminggu ke sehari lepas tu pun dah kira panjang dah. Yang fa tadi memang betul-betul dia macam terus datang. Contoh. Kita guna fa lah untuk kemudian yang singkat tu. Okay. Yang seterusnya lakin. Lakin ni membawa maksud tetapi. Okay. Lakin satu perkataan. Bukan la ni beza ke tak. Lakin ni satu perkataan. Ar-rajul ghaniyun. Lakin bakhil. Lelaki itu kaya. Ghaniyun tu kaya. Lakin tetapi kedekut, bakhil. Tu contoh nak guna tetapi. Lah bermaksud bukan. Izhab ma'umar la Zaid. Pergilah kamu bersama Umar. Bukan bersama Zaid. Itu untuk la. La yang menghubungkan lah. Ada fungsi juga lain kan. La yang tidak atau bukan yang berfungsi untuk menghubungkan tu. Tu kita tak panggil sebagai ataf lah. Tu kita akan panggil perkataan nahi je. Perkataan larangan. Nahi dengan nafi saja. Tapi ni memang untuk menghubungkan. Contoh kalau la yang jawab soalan ke, tu kita tak panggil sebenarnya haruf ataf. Okey, maksudnya la ni ada lagi lah fungsi lain. Walaupun tetap maksud sama, tidak dan bukan. Tapi yang ni berfungsi untuk hubung dua benda. Tapi ada juga untuk fungsi yang lain. Walaupun maksud dia sama, fungsi dia berbeza. Itulah dia harfun ataf. Yang sebaiknya la pun banyak dalam Al-Quran. Tapi la dalam Al-Quran banyak fungsi lah. Ada lagi sebagai la yang menafikan
perkataan. Contoh tidak ataupun bukan. Ada juga fungsi untuk melarang. Kita akan guna la juga kalau kita nak larang orang untuk tak buat apa-apa. Kita guna la juga yang bermaksud jangan. Tapi la yang ataf berfungsi untuk gabung dua perkara, dua benda. Ni dua isim. Macam itulah. Cuma funja ni lebih memang kena hubung antara dua isim. Manakala harfun ataf ni boleh nak dua-dua isim ke, dua-dua fa'lun ke, ataupun isim dengan fa'lun ke, boleh, tak ada masalah. Betul, biasanya dalam Al-Quran kita akan jadikan huruf ataf ni sebagai tempat tanda kita nak berhenti. Contohnya kita boleh berhenti sebelum perkataan wa ni, lepas tu kita sambung balik dengan huruf wa. Okey, banyak sangat, dia betul boleh. Tapi kena tengok, kalau wa tu bukan sebagai ataf, boleh. Maksud ataf ni dia bukan, contoh ayat ni kan, okay, Zahaba Ibrahim, okay, kita berhenti kat sini, tiba-tiba wa Ahmad ila masjid. So benda tu, ayat tu tak sempurna. Tapi contohlah wa tu dia sebagai fungsi untuk hubungkan dua penceritaan. Maka bolehlah kita nak berhenti sebelum wa tu. Tu kita hati-hatilah, lebih hati-hati. Sama macam fa, sebab dalam bahasa Melayu pun kita boleh mulakan perkataan dengan maka, kita bersilang apa-apa kan dalam bahasa Arab. Tapi kalau fa ni adalah fungsi dia sebagai kemudian, tak sesuai lah untuk kita berhenti dekat sebelum perkataan fa tu. Tak sesuai. Okey. Summa tak apa. Summa boleh. Biasa kita nak berhenti sebelum summa. Dalam Al-Quran, biasa tak kita berhenti dekat perkataan yang sebelum perkataan fa? Biasa tau. Biasa. Ada banyak perkataan yang kita berhenti sebelum fa tu. Boleh berhenti, tak salah. Bukan nak kata wajib berhenti. Tapi kalau kita tak tahan nafas, kita boleh cari perkataan fa dalam ayat tu, maka kita boleh berhenti sebelum huruf fa tu. Macam kita berhenti sebelum huruf wa. Okey, contoh ni yang soalan yang pasal kita nak berhenti dekat perkataan sebelum fa tu. Ayat yang ke-18. Biasa kan kalau kita jumpa perkataan kan, contohnya ni, mesti kita akan berhenti. Kalau kita tak nafas, kita akan berhenti sebelum wa. Tapi dalam bahasa Arab tu boleh berhenti juga sebelum fa. Kena hati-hatilah untuk ayat ni. Sebab fa dekat sini 18. Fa dekat sini membawa maksud, fa kat sini membawa maksud ke lalu ataupun kemudian. Ni kemudian. Ni contoh fa yang menghubungkan antara isim dengan fa'lun. Nampak tak? Fa ni membawa maksud kemudian ataupun lalu. Maksud ayat dia kat sini ialah sesungguhnya Allah meridai orang yang beriman ketika mereka berjanji taat setia di bawah pohon. Fa'allama. Okay, fa kat sini. Fa'alima. Maksud dia maka. Ini maka. Maka ketahuilah ataupun ternyata dia mengetahui apa di dalam hatinya. Tapi fa yang kedua ni kemudian ataupun lalu dia menurunkan sakinah tu ketenangan ke atasnya dan juga memberi asabahum tu memberi hukuman ataupun balasan dengan apa? Bukan hukuman, balasan dengan pembukaan ataupun kemenangan yang paling dekat ataupun kemenangan terdekat. Jadi dalam ayat ni kat sini kita boleh berhenti. Dekat syajarah ni. Sebab fa kat sini membawa maksud maka. Maksud kalau kita cakap laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, boleh berhenti. Tapi fa dekat sini tak boleh berhenti sebelum dia. Kalau kita berhenti kita kesambung balik fa'alima ni. Kita tak boleh berhenti fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinah. Tak boleh. Salah, tak tepat. Sebab fa yang kedua ni membawa maksud kemudian. Nampak tak beza dia? Tak nampak, tak tahu maksud kan? Jadi, saya tak galakkanlah untuk kita sentiasa berhenti dekat fa ni. Kena tengok-tengok juga. Kalau fa tu membawa maksud maka, tak ada masalah untuk kita berhenti sebelumnya. Tapi kalau yang macam ni, hati-hatilah, sesuailah untuk kita berhenti. Okay, satu lagi Ustazah, kita nak membezakan fa tu fa haraf dan ataupun dia tak ada cara nak beza. Kita tengok kesesuaian ayat tu. Fa haraf dengan fa isim. Tak ada. Nama khas ke nama dia sama je. Dia tak ada syarat. Fa kemudian ni kena tahu makna lah. Kena tahu makna. Tu je cara dia. Tak ada, sebab dia tak ada formula dia kata pun. Fa yang maka ni mesti selepas tu kena fa'lun ataupun fa yang kemudian ni mesti selepas tu kena isim ke. Tak. Dia tak ada formula tersebut. Dia boleh dua-dua. Fa ni boleh juga selepas itu isim, selepas itu fa'lun. Sama macam fa kemudian tu. Selepasnya tu isim, selepas itu fa'lun. Ustazah, minta maaf. Surah berapa Ustazah? Surah Al-Fathah, muka surat 513. Ayat yang ke-18. Kalau orang tu tak tahu bahasa Arab sangat, saya tak galakkan lah untuk dia sentiasa berhenti sebelum fa. Tapi kalau sebelum wa tu ada masalah lah sebab jarang lah wa tu yang biasa wa yang ataf ni yang senarai nama Nabi tu kan. Wa Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub. Wa yang tu tak
Tak cantik lah kalau kita berhenti kat mana-mana wa tu. Tapi kalau lah yang macam wa yang ni, bolehlah berhenti. Yang ni pun boleh berhenti hukum dia. Okay? Boleh tengok ni. Saya pun kebetulan buka Quran keluar yang ni, ada dulu tajuk. Ada dulu contoh. Bolehlah tunjuk. Cara nak biasakan dia, kena faham kalimah-kalimah tersebut. Tu dia cara dia. Jangan lupa subscribe, like, comment and share di bawah ya.